Assalamualaikum, welcome to Podcast Tinker, di mana anda sedang menyaksikan podcast yang paling sedih kalau kita, sebab kita tak istiqamah Haikal. Tak Tapi macam mana, itulah busy. nak buat macam mana kita busy. Kita orang bukan nak bagi alasan, but ni memang alasan lah. Because macam kita orang dua orang masih lagi dalam tempoh menggantikan announcer yang tetap dekat Sina. Macam aku sekarang ni lah, ini minggu yang kedua aku ganti Elizad. Sebab minggu lepas kita berdua pun ada buat juga. Betul. Hari Isnin sampai hari Rabu. Dia macam take turn. Kita orang macam take turn. First 2 weeks adalah di mana Syafa buat pagi di Sina dengan Abang Jack Abang Rahim. Kemudian ganti pula dengan Haikal, tapi Haikal buat petang. Sebab kan Abang Jeb dengan Abang Rahim pula cuti. Kan? So sekarang ni baru macam okey lah. Bukanlah aku tak nak merungut, tak nak apa. Alhamdulillah. Tetapi memang sebenarnya kerja jadi announcer challenging tu sebenarnya. Challenge apa pula ni? Challenging. Itu okey. Okey challenging kalau dia adalah maksudnya dia tak boleh jadi kerja part time. Kalau jadi announcer. Kerja part time dia lagi havoc sikit lah. Sebab nak jaga kan. Betul, dia nak jaga lah. Sebab itu adalah apa yang aku tanya dengan Ping. Sebab aku baru jumpa Ping Semalam tanya dia, Ping, kenapa kau berhenti Sina kan? So Ping cakap, time tu dia kata masa dan juga dia ni sebab dia BJ. Dia broadcast journalist ketika itu. Simon kan? Kerja hakiki. Betul, kerja hakiki. Lepas tu ada pula kerja buat. Kalau dia kerau, dia petang. Everyday kot tak silap aku. Ataupun macam selang sehari macam tu lah kot. Tak silap aku lah. Tapi lagi lama daripada kita lah. Kita weekend je kan. So Whipping dulu petang masuk. Time tu petang tak ada orang. Tak sure lah kot. Lepas kat bed kot rasanya. Okay. Sebab Ping berhenti tu rasanya yang ada Ijat dengan Hafni sekarang. I think aku rasa. Tak tahu betul ke tak. Maksudnya Ping power lah dia buat prime time. Kita kena tanya kat Syeda balik. But yes, dia akan jadi macam gini lah. Kita orang macam tak sempat nak kejar masa untuk podcasting dan sebagainya. Kalau Adli dengar ni mesti macam kita kena marah kan. Aku rasa kamera aku segelap sikit jap. Alright, so itulah dia. Makanya kita orang punya excuse untuk tidak adanya podcast pada minggu lepas. Tapi insyaAllah minggu ni adalah sebelum kita akan kembali sibuk balik. Sebab aku pun nak try edit. Sebab aku sekarang nak try guna. Sebelumnya aku guna editing software yang bertahun 2019. Okay, lambat. Lama punya version lah. So aku nak pakai yang sekarang yang barunya 2021. So I'm excited to try edit lah. Faham. Sebab sebelumnya aku edit kat sana version yang lama, ni nak edit kat version yang baru. Nak tengok apa benda baru yang ada. Kalau tak ada benda baru, so aku pakai je lah. Yang lama. Okay, tapi sebelum tu aku nak kembali pula tanya lagi. Antara Hafni dengan aku, siapa pergi best? Aku rasa dengan kau lagi best lah. Bukan sebab apa. Best is a very subjective lah. Sama lah. Macam aku pagi dengan kau pun aku prefer kau lah. Sebab soalan tu patut, kalau maksudnya best ke kita orang punya banter, patut ditanya kat listener lah. Sebab tak fair lah kalau aku cakap. Tapi kalau dari segi aku punya chemistry lagi dengan kau lah. Sebab kita faham joke kita masing-masing kot. Kau dengan Hafni tak faham joke kau? Bukan tak faham joke. Aku rasa Hafni punya joke dengan Elizad boleh masuk. Faham. Dia sebab joke dia banyak yang true and banyak macam bahan sikit lah. Okay. Macam kita bukan bahan, kita macam make a fun of the situation kan. Faham. So dia dua forte yang berbeza. Faham. So sebab bila aku buat joke situation, Hafni macam mungkin dia lambat sikit. So bila Hafni buat joke bahan aku macam aku try react jugalah. Sebab aku jarang kena bahan, so aku bahan orang je. Faham. So aku kena adapt, kena bahan. Makanya aku akan tersenyum sepanjang hari ni. Tapi ada surprise tahun nanti ya. Ada surprise. Nantilah. Jangan nak surprise sangat. Okay, so yeah, that's that. What's new 2 minggu ni? 2 minggu ni tak ada yang baru lah. Tapi pembaharuannya ialah di mana mungkin aku dekat digital mungkin akan limited sedikit lah. Bukan limited maksudnya ni. Maksudnya aku buat konten dekat sana mungkin limited sebab aku untuk tahun ni bakal beralih ke TV. Ke kaca TV. So maksudnya itu yang kita buat untuk raya. Raya. Selepas raya kau ada buat juga? No. Raya. Aku ada, tak tahulah ni, tak tahu boleh share ke tak, tapi ada satu show ni yang aku kena buat daily basis. Daily basis. Weekly basis. So I'm looking untuk channel Ria ke? I'm looking forward juga lah to get busy back lah. Tapi betul. Bukan show kita tu lah. Raya pun ada juga show. Syafa satu show. Aku rasa Syafa punya show pun lagi exciting daripada aku punya. Well.
Hopefully approve lah. Dia sebab apa? Sebab aku adalah orang first yang dapat tengok list of shows tu. Sebab itu aku dah cakap dengan Adi, I want this. Sebab this one is susah. Dia bagi aku dia easy to execute but susah untuk kau make it wholesome. Betul. Dia renyah sikit sebab kau kena banyak buat research. Betul. Macam aku bagi contoh kan, macam basically aku baru tengok kat YouTube, dia macam memang suddenly lah. Aku pun tak tahulah yang kau kena buat show akan itu. Yang mana Puan Cukang ada reunion tu. Best tu. Masa aku best sebab dia cerita benda yang orang tak tahu sangat. Oh, faham. Dia macam dia sama macam kita gathering lah. Macam kita gathering multiviral. Yelah. Okay. Gathering multiviral kita sembang siapa? Banyak. Okay. Banyak lah kan. Gossip semua obviously lah. Tapi tu yang off camera lah. Off camera lah. Okay, but betul juga. Anything macam reunion, coming back to and seeing each other after quite some time. Itu memang akan always exciting lah. Cumanya ini orang dah tahu ni show aku buat show apa. But tak boleh discuss banyak sebab it's really, dia masih lagi dekat dalam fasa present. Baru nak present, lepas ke tak. Sekali tak lepas aku nganga ke tau. Tak ada benda nak buat sebab macam bukan kena fikir konten lain kan. Kena fikir konten lain lah sebab macam this year mungkin aku rasa dia punya vibe tu dah ada, kurang klien sikit. Vibes. Dia punya vibe untuk klien datang tu aku macam tak dapat sebab rasanya kalau aku boleh foresee things lah kan. Dan berdasarkan apa benda yang dah jadi lah previously, macam awal tahun macam sekarang ni dah busy dah babe. Tetapi sis masih lagi macam hello, hi guys, masih lagi you okay semua, masih lagi tudung terletak masih lagi tudung terletak. So aku dapat vibe, aku dapat rasa macam kurang klien sikit this year around, which okay. Sebabnya aku memang dah cakap dengan Adi lah semalam, the reason why aku dapat tengok list of shows tu sebab aku datang office, aku cakap dengan Adi, give me something else to do. Aku macam boring sebab tak ada klien lagi kan. So macam when client coming in tu macam at least macam aku dah bergerak dengan something else. So Adi suruh produce untuk TV, untuk Raya lah. So aku macam okay lah, macam biarlah aku pilih lah. Sebab last year aku buat juga. Bukanlah aku buat but aku assist our young producers lah. Buat untuk Raya juga. So yang last year punya dah keluar. Reunion juga ke? Bukan, Check in Cinta. Check in Cinta. So maksudnya dah keluar lah, shoot dekat luar, shoot dekat location dan sebagainya. So this year aku rasa macam okay lah kalau ambil yang studio base punya. So it's easy lah. Aku pula yang kena keluar. Okay lah tu Haikal, kau asyik duduk kat dalam je. Ada 2 show lah. Tapi show berbalik pasal reunion tu, aku rasa benda ni started back masa Friends buat. Kan aku rasa Friends yang start, I mean reunion punya maybe meeting ke ataupun maybe macam orang kata kalau macam ada macam special event, itu mungkin biasa. Yes. Tapi macam kau record and make it like full length kan, sejam setengah lah, 2 jam lah. So aku rasa Friends yang pertama. Betul. Friends yang pertama. Tapi kalau macam aku nak mengambil peluang untuk minta konten lah daripada viewers minta lah. Kalau korang nak tengok, let me know siapa artis yang korang, I mean like someone yang macam sangat prominent dekat kita punya industry, entertainment industry, be it from 90s ke, kalau 80s macam lama sangat kot. 80s maybe tak ramai yang relate. Should be macam around 90s to early 2000 macam tu yang korang nak tengok balik. Diorang macam datang berkumpul balik. Just let us know dekat bawah. Let me know lah. Early adopters punya memories macam lah. Macam itu. Tak lah kau bayangan kalau contoh 80s kau letak ni, contoh je kau letak A.R. Badul, lepas tu kau letak Uji Rashid, kau rasa dia akan attract generation atas kita, iaitu atas Adli lah. Tapi atas Adli lah, sebab macam yang umur macam Adli, acik-acik yang macam umur macam Adli pun macam this is like too old. Macam they were quite young bila prime time artis-artis begini. So maksudnya dalam 90s ke 2000 tu dah kira dah cantik lah. Macam kalau bagi example macam senario. Yes, senario. Maybe Cucupak. Cakap lah cucupak lah kan. Cucupak. Macam Spanajaya. Pimai Tangtu. Betul. But kalau boleh Astro Base lah. Kalau boleh Astro Base lah. Tapi kalau boleh dilonggarkan sedikit, macam filem-filem okey kot aku rasa. Filem PGL. PGL, yes. Tapi PGL sounds so kan cringy. Dia terlalu pop culture sangat aku rasa. Tak, it's too repetitive.
kau bayangkan ni kan nak cakap dia tak best lah. Maksud aku kalau kau faham, kalau kau perasan PGL punya after the movie kan dia buat teater kan. Oh yes. Kan teater dia asik sangat, selalu diulang-ulang. Memanglah ramai orang tengok, tapi maksudnya kau masih lagi rasa dekat. Kau tak rasa lagi dia benda tu macam perlu reunion kan. Itulah macam we were thinking of like kami ke, tapi maybe kami tak cukup boom sangat. Dia nak something yang macam kau sebut je semua orang ingat. Kami tu memang very cult lah. Tapi itu our age tau. Tu cult macam gila. Older generation macam tak berapa nak join sangat. But kita tengok yang lagi macam kau sebut macam senario kau sebut daripada tua sampai muda semua kenal. Satu yalah boleh tak jadi macam leads of drama ataupun macam filem ke sebilu. Senario lagi macam tu. Even boleh host ke apa. Yes. Partner Azwali. Dah ada kat dalam perbincangan. Tapi itu adalah benda yang paling susah. Kalau aku rasa aku buat benda tu, lepas tu aku pencen lah. Pencen bukan berhenti. Pencen, tak nak kerja. I want to stay at home. Okay, that's that. Itu adalah macam perkembangan kita in 2022. Hopefully benda ni berjalan lancar. Dan presentation jangan beritahu orang tau. Jangan beritahu orang presentation ni berjalan lancar. Dan kita punya idea, Adli punya idea ni diterima, so that we can execute lah bila sampai masanya lagi. It's very exciting. Show aku punya show which show one yang naked okay, show Haikal tu kalau jadi it's gonna be very good, tapi in a short term punya preparation tak dapat. It's gonna be so hard to susah do. Sebab tu aku bila aku semalam memikirkan dengan Akid, co-producer bersama lah. Co-producer, okay. Kita fikirlah macam apa benda permasalahan yang bakal tiba. Okay. Dia benda yang paling susah sekali ialah mencari budget. Itu sebenarnya dah bukan di atas kawalan kita lah. Itu bukan masalah, itu adalah fakta. Macam tu. Maksud aku macam show tu memerlukan ramai orang yang aku perlu memerhati. Dan aku juga ada macam foresee macam kau cakap kan, macam foresee what the impact to the society, apa impact daripada viewer. Aku dah confirm lah kalau kat social media, terutama sekali dekat aplikasi burung, and memang diorang kata show ni like very stereotyping macam tu lah. Stereotyping satu, tapi kita tak boleh sembang lebih pasal benda lah ni sebab orang tak tahu apa benda. Tapi kita pun tak boleh nak disclose lebih. So kita nanti discuss nantilah. Cuma aku dah nampak lah ada bayangan-bayangan apa yang berlaku kalau dia keluar. Itu yang akan jadi. Sebab kita tak boleh nak tahan orang punya perception. Betul. Dekat orang yang dalam show tu sendiri. Kan if you reveal something kan, kadang-kadang kau terlepas cakap. Betul. Then this to our power lah to edit out lah. Yalah, tapi macam kena nak craft, sebab nak buat show is not easy tau. Betul. Macam aku dah belajar sejak daripada awal aku masuk sini. Nak buat satu show tu, dia senang adalah part nak brainstorm je. Brainstorm memang nampak best. But nak execute dia agak mencabar jugalah. Sebab tu kita macam geram dengan Adli kan, sebab dia dapat part yang best tu. Brainstorm tu je. Sebab dah execute ada kita. Tapi aku pernah pergi brainstorm lah. Pernah lah Adli bawa aku, dan aku tahulah kenapa aku tak dibawa lagi, sebab aku tak beri apa-apa idea. Kita kan sama-sama pergi. That's why aku pergi satu lagi yang kau tak ada. Bagi aku, ni untuk akulah tak kisahlah dekat mana-mana. Aku tak suka brainstorming that tu yang macam you have to push it out tau. Faham tak? Macamnya kau duduk sejam, you need to come up with something in 1 hour, which is kadang-kadang kalau kita pun keluar inspiration pun borak-borak dengan member. Aku tak suka brainstorm dengan bosses tu je. That's one of the facts lah. Sebab kita dah pergi few brainstorm ni. Kalau bukanlah macam nak deny the fact that macam kita tak boleh kerja berkumpulan apa, boleh. Tak boleh. Boleh, tetapi kalau macam kita nak brainstorm idea dengan especially dengan upper layer lah, macam our superior lah. Kat aku lah, tak kisah siapa pun. Ini personal aku punya personal opinion lah kan. Kalau aku lah kan, masalah aku adalah macam aku tak boleh nak all out. Kalau ada superior, tak kisahlah dekat mana-mana kalau pun. Ada supering, okay. Sajalah kan, okay. It depends, betul tu. Tak,
I mean, tu pasal lah. Kalau dekat Hollywood lah, nak cakap lah kat luar, diorang kadang-kadang takes time juga untuk gather ideas. Diorang tak boleh macam, okay, 1 hour, 2 hours, ataupun maybe dah half a day, 6 hour, kau nak keluarkan konten yang cantik. Boleh keluar, tapi it's not well crafted. Sebab tu kau nak kena buat follow back. Bila follow back, bila tak bersama, maksudnya tak duduk. Aku tak nak ketawa benda tu sebab joke tu dah banyak kali keluar. Okay, kena duduk bersama. Maksudnya bila kita improvise the content, kena duduk bersama. Tu pasal lah diorang duduk udah ada rumah seminggu. Macam diorang borak kan, macam masa dulu buat gejala. Dia gejala baik tadi. Masa dia cakap hari-hari aku bergejala sebab dah sedung. Okay. Apa tu, Cik Kai yang sekarang dekat TV3. Masa tu dia punya think tank untuk buat Sepana Jaya kot. Sepana Jaya ke Pilihan Tangtu. Makan masa. Macamnya diorang duduk dalam satu rumah, diorang brainstorm. Brainstorm lah idea, episod, semua benda lah. Dia kena macam tu. Dia kena dalam situasi yang relax. Bila ada bosses, dia kau akan tak relax. Kau jadi bukan tak relax apa. Dia jadi macam benda tu jadi macam benda tu apprehensive. Maksudnya macam kau akan jadi teragak-agak. Yes. Kau rasa macam adakah idea aku ni? Adakah idea aku diterima on the spot? Sebab selalu pun bosses kan tak tahulah. Sebab aku rasa bila dah ada bosses, aku faham juga perasaan bosses. Dia ada expectation dia yang tersendiri. Betul. Masa kalau bawa kau ni, aku ada expectation. Sebab kau pernah buat konten-konten ini, aku merakai expectation ini. Padahal member tu mungkin dah 2-3 bulan dia fikir pasal konten tu. Ni kan. Betul. Tapi macam the only macam superior yang aku boleh brainstorm adalah just dengan Adli lah. Sebab dia faham. Boleh sampai layer tu lah. Tapi kalau macam nak pergi brainstorm dengan bosses yang lagi tinggi, yang bos yang macam bukan producer tapi bos lah kan, masuk macam content punya bos lah kan, bukan producer. Macam sebab kita ada biasanya kan kalau kita nak buat, kalau kat sini kalau kita orang buat show, kita orang adalah producer. So tapi kalau macam dia show yang besar, sebab kita orang pernah macam almost co-produce satu show yang besar tapi tak jadi. Kita dah buat pilot, berapa banyak episod pilot dah kita dah buat. Yes, banyak kali tak keluar jadi. Lah. Dah pergi casting, dah buat apa semua tak jadi. Sebab aku rasa kita bedah sikit lah benda tu. Okay, ni show dia show komedi. Yes, betul. Show komedi, kita nak cakap nama lah. Dia show komedi. Dia sebenarnya aku rasa dia ada barrier of lawak kat situ. Betul. Sebab kalau kita tengok orang punya orang punya content original pun, kalau kita kena bagi konteks dekat viewer. Okay, kita orang almost buat macam franchise of cerita lawak from another country, neighboring country. Dan cuba untuk apply dekat sini, untuk keluarkan dekat sini, but it didn't work sebab macam for us both, dia punya code of humor lain. Code of humor negara itu lain dengan society di sana, lain dengan society di sini, even though kita share language yang sama. Faham. Gitu. Orang dah tahu lah negara mana. Negara Singapura lah. Okay. Tapi memang wavelength lawak tu lain. Betul. Maybe tahap lawak, I mean bukanlah nak kata diorang tak lawak. Sebab memang diorang, sebab lawak kan, orang kata subjektif kan. Kadang-kadang kau korek hidung kosong. Betul. Kan? Sebab diorang taklah teruk. Tapi aku rasa kalau korang daripada konteks lawak universal, engkau pergi Jepun, kau tak faham lawak dia. Betul. Dia adalah lawak yang kalau lawak tu buat kat Malaysia, kalau orang Malaysia buat, engkau cakap orang gila. Betul. Macam aku pergi dekat, aku selalu pergi junket dulu kan. Pergi junket ni ialah di mana engkau pergi event movie, contohlah Marvel buat movie press conference berbagai-bagai tu kan. So buat kat Jepun. So kat Jepun ni macam biasalah, wartawan international termasuk kita orang lah, dan juga wartawan lokal which is Japan. So kat Japan ni kan banyak variety show. So adalah satu watak ni. Watak dia macam berpakaian wrestler. Okay. Berpakaian wrestler. Dia duduk sebelah aku lah. Aku ingat time tu aku dengan Yaya untuk Guardian of the Galaxy. Okay. Okay, Yaya nak interview. Sebab Yaya, aku rasa kau pernah cerita aku ni. Okay, tak apa. Teruskan. Ada seorang mamat ni, dia macam wrestler. Dia tak tahu cakap English langsung lah. So kena translator lah. Nasib baik lah. Dia punya lawak dia macam literally tu. Dan dia adalah pelawak. Faham? Dan dia ialah komedian yang perlu buat dekat red carpet.
Aku macam pasal shoot tu, okay, ini ke level lawak dia. Then balik hotel. Buka lah variety show dia. Okay. Maksudnya yang kita tengok yang kelakar, itu yang big one tau. Yang small one ni, itu. Oh. Maksudnya diorang masih lagi memerlukan lawak itu. Faham. Untuk make orang kat sana gelak. Sebabnya lepas tu show yang kita orang kena buat ni adalah dia macam berbentuk satira masyarakat macam tu lah, which bukan expertise kita satu, itulah aku rasa salah satu sebab kita bukan pelawak bukan expertise kita, so maybe dia boleh macam hire yang macam daripada sepatutnya lah kan. So, tapi sebenarnya ada potential. Kalau maksudnya benda tu sebenarnya boleh buat je, tapi memerlukan orang yang betul-betul kreatif and faham komedi dekat Malaysia. Dan tidak terlalu mengikutkan garis panduan yang di sana ni. Tapi tu sah lah. Maksudnya kau kena ikut macam apa yang macam society kau perceive as funny lah. Itu problem di mana bila ada pembelian IP, tak kisahlah kau TV hak cipta TV, tak kisah mana-mana kan. Kita kan kat Malaysia ni kan dah banyak kan, ada show yang ambil dekat Korea lah, US lah, even lah macam dia Who Wants to Be a Millionaire lah, kan. Sebab kadang-kadang Bible tu bukanlah Bible by Injil. Bible tu adalah kalau kat luarnya dia panggil sebagai buku panduan, garis panduan lah. Garis panduan lah. Yellow Pages book lah, senang cerita. Yellow Pages book you have to follow lah. Yellow Pages lain gila. Yellow Pages instruction book manual lah. Kalau macam kau beli barang IKEA tu buku tu, dia macam tu, macam kau kena ikut apa yang format yang disuruh, paku ni kat sini. Sama juga konsep dia. Kadang nak ubah tu bermasalah sebab takut original creator tak suka nanti dia jadi macam breach of contract lah, apa-apa segalanya. Dia leceh sikit. So tu kadang-kadang kalau kau tengok, ini untuk pengajaran semua orang lah. Kalau kau tengok show-show yang dekat Malaysia ni yang contohnya macam ni tiru lah, dia tak tiru. Diorang tak boleh buat apa-apa pun. Betul. Sebab kadang-kadang itulah format yang perlu diikut. It's a franchise lah. It's a franchise lah. So bukanlah kata kita tak ada idea ke apa ke, tapi which aku rasa sebenarnya culture tu okay tu sebenarnya. Tak ada masalah pun. Macam nak buka franchise of shows of macam signature shows yang dari luar dan kau try adapt kat Malaysia. It's a matter of macam jadi tak jadi je. Kalau kau tengok mana yang macam successful, dan maksudnya menjadilah format tu jadilah dengan selera penonton kita. Tapi so far yang aku tengok yang selalunya IP dibeli dekat Malaysia ni, tak kisah TV station mana, selalunya memang bertahan lama. Who Wants to Be a Millionaire lama. Sebab nama dah ada, brand dah ada. Yes lah. Maksudnya pembelian tu banyak ada kata putus yang memang okay, ini confirm boleh jual kat sini. Macam Wheels of Fortune, Roda Impian, lama. Sebab apa? Dia dah tengok ada pattern je. Sebab macam bukannya negara kita ambil je. So maksudnya macam benda tu dah jadi satu brand, kita orang first ambil. Tidak, dia dah ada negara-negara lain. So study dekat situ dah buat. Ni jadi dekat negara ni jadi dekat negara ni. Contohlah macam Filipin. Katalah kita buat apa yang I Can See Your Voice apa, The Voice ke whatever kan. The Voice antara brand yang besar gila, yang sampai aku rasa satu sampai dunia aku ambil. Almost lah, kita je tak ambil, maybe mahal kot. Kita ambil lah, tapi bukannya language kita kot. Aku rasa Chinese kot. The suara. Bukan lagi. I mean for market lain lah. Chinese market lah. So benda tu banyak adapt. Sebab tu dia orang confident boleh jadi. Tapi selalu jadilah. Kalau nak petik yang Astro punya pun All Together Now boleh jadi. Aku rasa jadi. Aku tak tahu lah kan. Tapi aku nampak jadilah sebab jadi. Lepas tu Mas Singa pun jadi. Jadi apa lagi? Kalau luar Astro macam I Can See Your Voice. I Can See Your Voice. I Can See Your Voice antara satu subjek orang kata boleh digunakan untuk study behaviour of Malaysia. Di mana first season memang kau kena bantai punya. Betul. Kena bantai bukan sebab apa? Ini macam tiru ni je. Padahal memang pun sama. Dia bukan tiru, dia adapt sebenarnya. Dia macam bukanlah adaptasi kita akan tukar. Ini macam kau macam buat franchise lah. Tu bagi senang orang faham adalah franchise lah. Macam McDonald lah macam tu gitu lah. Tu salah bawah tu dia tulis I Can See Your Voice Malaysia. Malaysia. So maksudnya itu ialah Malaysia punya IP. Tapi second season sampai sekarang semua orang sebut-sebut sampai viral kan, keluar kat situ sini kan. Kena viral sebab okay tak apa. Itu satu lah. It's one of the part lah. Okay, so itu dia. So excited
sangat-sangat excited untuk tunggu kita punya kerja baru lah. Tak adalah kerja baru. Digital sih jalan, insyaAllah. Kerja kita kembali. Sebab we've been like macam focusing on digital part je since 2019. I think so. Lepas tu sebab COVID sejak pula. daripada tu aku tak ada produce show apa-apa. So COVID pula. Aku now we're going back on TV. So rasa macam excited lah. Excited nak fikir cukupkan masa. Sebab selalu kalau buat digital, kau record, kau edit, dapat 8 minit ke 10 minit. Okay lah, konten lah. Sekarang kena cukupkan that specific timing kan. So macam kena pecah kepala sikit lah. Sebab kita dah ada template. Maksudnya contohnya macam kita dah ada template dengan previous macam producers. Adalah macam show dekat Tinker. Benda paling pantang adalah draggy. Adalah draggy, maksudnya konten tu macam rasa macam draggy gila. Tak, Tinker memang pantang itu. So show setahu aku lah kan, macam setiap kali macam Adli preview ke apa ke, ni draggy. So macam our shows basically selalunya macam akan jenis yang pop. Kau akan benci kalau aku guna ni pop. Macam tu. Sentatata. Dia kena macam cepat untuk mengelakkan orang boring. Senang je nak tahu Adli bosan ke tak. Kalau tiba-tiba tengah preview show dia main phone tu maksudnya show tu draggy. Yes. So dia. itulah kita orang punya ni, jadinya template daripada previous punya producers lah. So itulah yang kita orang kena kekalkan sampai sekarang. Okey lah. So itulah dia sedikit sebanyak tentang plan kita 2022. Tiba plan 2022 baru bulan 1. Belum tak tahu apa jadi. Kita raya bila Bulan 4 Ali. Early May tak puasa. Sebab aku tengok macam baru semalam 80 lebih. something. So meaning is less than 3 months lah. Macam mana aku nak ganti puasa ni? Ganti je lah kau kau tak puasa berapa hari? Aku puasa seminggu je, babe. Okay. So kena bayar fidyah apa semua lah. Yelah, bayar fidyah. Nak kena ganti juga. Ganti. Ada dulu siapa pernah saya sekolah ke apa? Tak apa, tak puasa. Bayar tu dah habis lah. Mana boleh kena ganti gila. Pemahaman apa tu? Sebab masa tu lagi waktu macam aku pregnant tu, waktu puasa. So teruk kan, tak boleh puasa kak. Jap. Masa kau beranak tu, mengandung tu puasa lah? Aku first tahu aku pregnant, first dia puasa. Lepas tu mabuk, babe. Mabuk macam tak boleh bangun, tak boleh apa semua. Reza je seorang-seorang puasa. Tapi aku tak boleh makan pun. Sebab aku macam minum air. Aku tak lalu mabuk. Ni apa? Ni time dah bersalin ke mengandung? Lepas tu bila sebab Taqwa keluar bulan 8 bulan 12. So, lepas tu bila tahun Taqwa dah lahir pula, aku menyusu. So banyak ke hari lompong. Aku ngaku banyak ke hari lompong. Tak larat, babe. Yelah dugaan orang bila kau puasa. Faham perasaan perempuan yang walaupun seminggu je. Aku gelak kau cousin aku. Kenapa? Dia banyak hari. Sebab dia lepas tu anak dia 6 bulan. Dia pregnant lagi. Macam tu lah. So banyak lah puasa yang macam dia tertinggal kan. Berderet lah. So aku gelakkan dulu. Sekarang padan muka kau. So kau kena balik kena balik. Berapa takkan kita borak satu topik je Haikal? Takkan tak ada benda yang macam menarik dekat social media? Apa yang menarik kat social media Social media apa yang menarik Social media baru-baru ni ada artis buka tudung satu. Artis buka tudung? Okay. Okay. Alright. So mengikut kata Wani, sekarang trend adalah suami unboxing isteri. Dah kena cancel kan trend tu? Dia bukan masalah dah kena cancel ke apa. Kenapa? Why did it even start? Dia cari orang yang start dululah. Kenapa sial? Apa? Aku hangin lah benda bodoh macam ni. So aku tak tengok langsung trend tu. Unbox kau ingat apa kau dapat bini kau daripada Shopee? Aku tak pernah tengok video tu sampai. Tak pernah tengok pun lah. Tak terfikir pun nak pergi cari pun. So maksudnya dia unbox tu. Sebab kata Wani, nampak bini dia free hair lah. Dia cari macam buka pin. Nampak free hair ke Wani? So dia unbox pin je lah. Bestnya. Wani cakap, orang kat komen cakap bestnya unboxing bini. Aku geli sikit sebenarnya dekat TikTok ni. Pernah satu masa aku bila aku surf, keluar video-video yang macam perempuan ni macam mana nak try nak macam pick-up husband dia, nak ajak malam Jumaat and shit lah kan.
Kenapa dia buat video Buat video. Macam macam dia macam ni. Reaction husband dia pakai baju tidur macam tu. Faham, ini ikut Mak Saleh ni. The actual Mak Saleh buat benda tu lah. Macam kat trend kat Mak Saleh aku perasan ialah laki dia maybe do something lah, macam main game ke kan. Then bini dia do something macam pakai lingerie ke apa ke. Macam tu. But tadi bini dia tak nampak dalam kamera lah. Dia macam meaning is the camera tu depan bini dia. Then nak tengok reaction laki dia. Tapi kalau kau Melayu jijik sial. Dekat salah Melayu lah. Kalau Mak Saleh buat tu pun dia dah macam Mak Saleh memang tak ada adab doh. Kau nak argue apa lagi? Mak Saleh tak ada adab. Kau nak cakap apa lagi kan? Kenapa nak jadikan dia orang benchmark? Dia orang memang tak ada adab. Susah lah. Sekarang social validation makin lama makin teruk lah. Social validation ni maksudnya to get validation from likes and comment dekat TikTok. TikTok lagi senang. Banyak sangat orang yang nak that social validation tu. Sebab aku main TikTok. No lah, aku tak buat TikTok. Okay. Aku main TikTok dan aku... Tapi kau buat kat TV kan? Tarian TikTok. Tarian? Tak, itu tuntutan kerja. Okay. Tapi tu lah, macam aku tengok macam kadang-kadang video tu tak make sense pun. Tapi banyak orang komen macam apa benda ni. Okay, aku faham macam ini rentetan diskusi kita dengan Adli tu hari kan, macam golongan-golongan Gen Z dan sebagainya. Kalau dia orang macam benda-benda bodoh yang kau tengok younger generations buat, to be honest, aku bukanlah kata aku okay, tapi macam kalau kena pilih antara dua kan, benda bodoh yang younger generations buat dan benda bodoh yang generasi aku buat, aku lagi prefer nak tengok benda bodoh yang younger generations buat. Sebab apa? Sebab macam that's how they learn. That's how they grow. Ni kau yang dah faham. Engkau yang dah macam ilmu dia dah ada ni. Aku tak faham tu. Aku tak faham kenapa kena wujud. Maksudnya tak ada ilmu di dada lah. Faham tak? Mungkin ada, tapi memang sejenis yang benak sudunya. Faham tak? Yelah lagi yang taklah tua macam bayi-bayi kita yang macam masih lagi mencari sesuatu benda yang tak kekal. Aku tak deny benda tu. Aku tak deny benda tu exciting lah. Mungkin lah kan. Kau macam baru-baru kahwin, of course lah kau macam apa exciting. Ni still unboxing ke? Unboxing ke ataupun macam husband reaction ke. Benda tu exciting lah. Kalau dalam rumah tangga kau lah. Maksudnya macam kau dengan, sebab macam bagi aku kan, hubungan husband and wife ni sacred tu. Orang luar tak boleh tahu. Betul. Orang luar tak boleh tahu macam mana bayangan kau. Macam bagi aku lah kan. Sebab tu macam aku dulu adalah macam baru-baru kahwin. Mungkin sebab aku excited. Lepas tu aku macam tiba-tiba macam tersedar. Satu hari aku macam tak payah tunjuk sangat. Tak payah express sangat. Macam, and then husband aku pula luckily bukan jenis macam tu. Maksudnya dekat dia punya IG pun dia tak ada letak gambar aku ke apa ke kan. Sebab apa? Sebab apa dia macam, dia macam bukanlah tak suka, tapi dia macam agak annoyed lah. Apa ni Reza isteri, Syafa isteri, macam dia tak suka. Faham. So dia tak nak benda tu lah. So dia tak ada letak aku dekat dia punya social media. Dan aku pun letak dia dekat social media aku tak pernah tag. Clap. Okay, itu dia rancangan kita untuk hari ini. Kita orang baru lepas marah baru lepas marah orang yang buat konten TikTok unboxing bini, which masih lagi aku tak faham. Mungkin dia berdaulat kot. Tiba-tiba tadi bateri kita orang punya audio hilang. Dia tak nak bagi kita marah-marah kot today, but bateri pun tiba-tiba tak ada pula hari ni. Kebetulan pula Syafa pun nak kena present sekejap lagi. Kenapa kau macam bagi alasan ni? Sorry lah, macam aku rasa macam kita macam out of place. Out of place sikit sekarang. Maksud aku tak tahu kenapa. Maybe sebab cuaca panas kot, ataupun maybe kau macam dah terfikir pasal nak kena naik radio kejap lagi. And then maybe kau pun dah start rasa stress nak kena buat 2 shows. But yeah. Tak lah, aku rasa sebab aku tak prepare anything kot. Macam selalu aku dah fikir dah hari ni topik apa. Hari ni aku macam datang bluntly. Macam tu Selalunya mak aku kan fikir macam aku macam okay, aku dah ada topik, bawa je. So maksudnya apa yang tak di craft ialah apa yang kita borak lah. Tapi biasanya kita macam tu lah. Selalu borak, macam tu. Macam benda yang tak ada bincang apa. Cuma kadang aku macam terfikir. Okay, ni kot. Tapi nampak kita, aku dapat rasa vibe yang macam kita agak macam
slow sikit today. And then sebab apa? Satu lagi sebab aku tak bersihat sangat. Aku pun tak cukup tidur. Sebabnya anak aku barulah aku tahu macam kuasa viral fever. Ingat kan kuasa viral social media. Ingat kuasa viral social media. Sebab anak aku dekat area rumah pengasuh dia demam. Tapi aku rasa macam sebab bila aku dah dengar macam ramai orang demam sana, aku dah tak hantar dia. Tapi aku bawa dia keluar pergi jungle gym and all that. Jungle gym? Pergi macam tempat main tu lah. Oh, yang lompat ke betul? Pergi bawa dia keluar sana. Lepas tu balik tidur rumah cousin aku. Dia pukul 1 malam baru tidur. Itu first time dalam hidup dia tidur pukul 1 pagi. Rasa wild tu. Aku macam aku geram. Aku nak borak. Aku nak ngumpat. Aku nak berborak dengan cousin aku. Dia tak nak tidur. Sebab bunyi bising ke? Tak juga. Sebab lampu semua dah tutup. Sepupu dia semua dah tidur. Dia seorang. Tapi kalau kau berborak satu rumah dengar ke? Tak adalah juga. Bisik lah. Tak bisik lah. Lepas tu dia tak nak tidur. Lepas tu aku rasa maybe sebab macam body dia terkejut. Dia pun demam. Dia demam sesama. Dia batuk semua. Tak lama kemudian berjangkit dekat aku. Tak lama kemudian berjangkit dekat mak aku dan sekarang dekat Mawar. Orang-orang yang keliling dia lah. Salahkan dia. Tak adalah salahkan. Dah kecil lah. Kena balik aku nak kena belasah dia. So maksudnya macam berjangkit viral fever tu macam berjangkit. Tapi aku tak demam lah, alhamdulillah lah. Aku just cuma kau rasa badan tu tak sedap lah. Sesama je lah. Aku sesama je. Batuk pun tak sikit-sikit je. Tak adalah macam batuk yang gejala. Cuak babe. Yelah. Itu first time lepas 2 tahun jatuh sakit itu. Kau ke anak kau? Akulah. Anak aku belum baru setahun Haikal. Anak aku pernah demam dah. Tapi waktu dia demam yang dulu tu, aku tak demam. Sebab kita kan pandemik. So kau pun pandemik kan macam jaga gila. Aku tak alhamdulillah aku tak sakit. Tak pernah sakit, tak pernah demam, tak pernah apa. Itu je. So kau swab berapa kali? Aku tak buat swab weh. Aku buat test lah. Mula aku buat kat anak aku negatif. Setiap hari buat. Sebelum tidur? Pagi bangun pagi. 3 kali sehari. Macam ubat lah kan. Bangun tidur lah. Bangun tidur sebab itu yang paling. Yelah, Elio tu yang paling optimum untuk dapatkan tu. Betul. So buat setiap hari. Alhamdulillah negatif. Semua orang buat lah. Reza buat, mak aku buat, semua buat. Alhamdulillah. So sebenarnya memang demam biasa memang lah. Macam virus. And then it's a season. Sekarang ni memang ramai gila orang demam. Aku rasa sebab cuaca. Ya, cuaca kan hujan, lepas tu panas. Lepas tu panas. So always take a good care of yourself yang dekat luar sana. Supaya sebab takut tu kalau macam itu macam baru belum demam gila-gila pun aku dah cuak gila. Aku dah memang paranoid babe. Demam. Aku lah paranoid sebab pandemik kan. Tapi bagus lah. Dia bagus juga bila dah zaman demam-demam ni nak dekat Chinese New Year. Belilah banyak limau sikit. Vitamin C. Oh, faham. Kita ambil kesempatan jugalah. Mana yang tak tahu jambu lagi banyak vitamin C daripada dia. Jambu. Tapi jambu tak sedap babe. Sedap weh, cicah dia. Itu dah tak ada vitamin C lah. Itu vitamin C, cicah. Gula sikit dengan garam. Cili. Aku suka garam lagi daripada gula. Oh ya. Aku suka garam lagi. Aku suka ke masam-masam. Masin. Kicap kan dah masin Haikal. Kau pakai kicap masin ke apa? Aku pakai kicap manis lah. Kicap manis kan manis. Kicap manis kan masin juga. Lepas tu letak sikit garam. Okay, kita bawah. Siapa geng cicah? Sikit cili padi bila letak bila nak cicah tu tonyoh sikit jambu tu dekat cili tu. Maksudnya aku tak suka makan dengan kau. Tarik sap. Asal tak suka makan aku? Kalau dah cocok tarik, lepas tu hilang habis semua isi dalam tu. Tapi kau yang selalu lupa makan aku kan. Jangan nak cerita banyak. So yes, itu dia minggu ni hopefully kita orang. Aku risau orang cakap macam minggu ni macam slow. Tapi itu ada je konten. Dan ada je konten. Dan kejadian tadi yang korang tak tahu, bateri habis. Lepas tu Haikal cuak sebab ingatkan audio hilang. Tapi nasib baik alhamdulillah ada. So adalah podcast minggu ni. Sebab sebelum kalau tak ada babe. Sebab sebelum ni hilang tau audio tu kalau bateri habis. So alhamdulillah berjaya diselamatkan. So ini saja. Dia dah potong lah kat situ. So ini saja kita orang punya minggu ni. Hopefully minggu depan we'll come back fresh. Come back fresh. Sebenarnya banyak benda nak sembang. Aku rasa okey kot. Sebab aku tak buat radio. So aku sini nak memikirkan konten atas pula. Oh gitu abang konten nowadays. Sebabnya aku sebenarnya banyak benda nak sembang. Pasal yang isu hapuskan pendidikan agama Islam di sekolah. Itu berat tu. Itu aku kena panggil pakar. Tak boleh. Kita tak boleh sembang masa tu sebab nanti orang cakap kita tak buat research. Banyak benda yang aku nak sembang. Tapi aku tengok orang dalam
ciapan pun nasi sebut emosi je. Tak apa, sebab semua diorang semua pandai, kita tak Haikal. Semua emosi semua benda tu. Hopefully next week kita orang datang fresher, and then semalam ada cerita setan enggak, di mana aku shoot patty show, hujung shoot baru perasan baju aku sama hijau. Kalau siapa boleh detect kepada Syafa terapung selama. Yes. Bukan nak cerita hantu. Cuma jenglot Yes. So yes, kita tunggu next week. Jumpa lagi. Thank you. If you guys nak tengok kita orang, boleh tengok dekat YouTube, boleh dengar kat Spotify dan juga podcast yang ada dekat Syok lah semualah Malaysia ni lah. So thank you so much. Kekalkan kami nombor 1 di hati anda. Uish, apa benda? Kau tengah buat iklan apa ni gila? Apa kau cakap apa? Tak ada apa. Aku nak suruh orang jaga diri je lah. Jaga kesihatan. Okay. Minum air banyak. Bye. Thank you. Vitamin C, jambu banyak vitamin C. Facts check please.